saya tidak menafikan. Malahan saya sedar kawasan Putatan ini menghadapi masalah setinggan yang teramat. Sama ada di kawasan Dun Petagas, Dun Tanjung Keramat, apatah lagi kawasan Sembulan yang menjadi sebahagian daripada kawasan Kota Kinabalu. Bandar, di tengah-tengah bandar, the heart of the city. Dan kemudian Putatan dan kemudian Petagas dan Tanjung Keramat ini is at the periphery of KK. Periphery of Kota Kinabalu, artinya kawasan-kawasan di pinggir-pinggir Kota Kinabalu. Jadi kawasan-kawasan ini perlu kita majukan dengan satu master plan yang jangka panjang lah. Jadi dalam konteks ini Putatan walaupun banyak koloni setinggan, tapi Putatan masih mempunyai tanah yang luas, masih mempunyai tanah yang banyak untuk dibangunkan dan memperbanyakkan bangunan-bangunan ataupun rumah-rumah untuk rakyat-rakyat yang miskin dan berpendapatan rendah. Walaupun kebanyakan rakyat kita di Putatan ini berpendapatan rendah, tetapi mereka juga mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, suasana yang lebih kondusif untuk membesarkan anak-anak. Kita perlukan satu conducive environment lah kata, conducive environment so that the children have a healthy surroundings. Semuanya memerlukan a strong political will. But a strong political will can only be achieved when you have a strong leader. A strong leader with a strong political will and determination, kesungguhan untuk mengatasi masalah ini. Dan saya sebenarnya sebelum bubar sudah ada melakukan sedikit pengumuman untuk rakyat, di mana kawasan Pasir Putih itu ada lebih kurang 10 ekar. Di situ berlaku kebakaran tahun yang lepas, di mana lebih daripada 20 atau 30 buah rumah terbakar. Jadi ada juga cadangan daripada pihak-pihak tertentu yang mahu membagikan saja tanah itu kepada setiap mangsa kebakaran. Satu tujuan yang baik, tetapi short term, jangka pendek. Yang kita mau ini ialah jangka panjang. Bagaimana dengan kebakaran yang berlaku karena masalah setinggan? Bila kita cerita pasal masalah setinggan, rumahnya dekat-dekat, zincnya hampir bercantum. Jadi dalam masa yang sama bekalan air pun tidak begitu sistematik. Jadi bekalan elektrik pun kita pun semua tahu bekalan elektrik ini mudah mengakibatkan terbakar jika berlaku short circuit. Jadi bukan di situ saja. Di situ bukan sahaja rumah PPR yang akan kita bina untuk rakyat, tapi kita akan bina juga rumah kos rendah. Kita akan bina juga rumah medium cost. Jadi ini adalah satu kawasan setinggan yang terletak di kampung Pasir Putih. So this is one of our strategi lah. Salah satu daripada strategi kita untuk menyusun semula kawasan setinggan, dan dalam masa yang sama bila kita sebut PPR, ya sudah tentulah PPR itu bangunan rumah yang berbentuk apartmen. Jadi ya it will be a high rise building lah, high rise building. Bukan saja mereka-mereka yang seluruh ataupun kesemua yang duduk di kawasan setinggan itu, malahan kita akan dapat bagi peluang lagi kepada saudara-saudara kita, rakyat kita yang tidak mampu untuk membeli rumah, untuk juga mendapat peluang mendapatkan rumah
PPR di Pasir Putih. Saya mau memastikan semua jalan raya kampung dapat diaspal penuhnya dalam tempoh 5 tahun. Karena jalan-jalan raya ini apabila diurus dengan sendirinya akan memudahkan lagi rakyat untuk mempergiatkan aktiviti mereka, sama ada aktiviti perniagaan, aktiviti beriadah, dan boleh menjimatkan masa untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Karena kadang-kadang kalau jalan raya atau infrastruktur kita bermasalah, dengan sendirinya ia akan mengambil masa yang lebih panjang untuk berjalan atau untuk mengayuh basikal ataupun memandu kereta, ya hanya akan melambatkan perjalanan mereka. Jadi dengan memastikan semua jalan-jalan kampung yang diaspal, saya berharaplah agar pergerakan untuk apa aktivitas sekalipun lebih efisien.